Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perkongsian pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Timbalan Nazir, Haji Cik Rahim, Cik Umar, barisan sahabat-sahabat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, barisan tuan-puan pegawai dan AJK pengimarahan Masjid Amir Sungai Pelong berakhir penggal 2022. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada hari ini dan masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat. Antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat dan iman dan Islam. Ada orang yang malam tadi niat dia pagi ni dia nak bangun solat subuh. Dia tidur malam tadi dia niat nak bangun solat subuh. Tapi Allah Ta'ala lajakkan mati sementara tu dia bangun pukul 6.30. Tapi dia dah niat dah, memang kerja dia pagi-pagi dia pergi solat subuh. Tapi Allah Ta'ala, ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Lain dengan orang yang biasanya lambat bangun subuh, tu lain. Yang ini memang dia selalu pergi sembahyang subuh. Ada orang yang malam tadi dia niat nak bangun solat subuh, tapi hari ini Allah Ta'ala terus tidurkan dia sampai kiamat. Dia mati terus. Ada orang yang mana dia tidur dalam keadaan dia mengharapkan redha Allah, maka dia mati itu Allah Ta'ala redha dengan dia. Ada orang tidur malam tadi dalam keadaan dia buat mendatangkan kemurkaan Allah, siangnya pada pagi ini Allah na'udzubillah Allah Ta'ala murka pada dia. Jadi kita ni tak ada lain, apa yang ada pada kita ni Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni banyak sangat nikmat. Antara nikmat paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ada orang pagi ni nak solat subuh tapi isteri suruh solat berjemaah kat rumah. Ada orang pagi ni nak solat subuh tapi dia masih sangkut dekat dalam jam, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, saya daripada Jelapang Ipoh, tuan-tuan, jalan pergi ke sana semalam jam teruk, tuan-tuan. Orang balik kampung. Kat Malaysia ni jumpa anak derhaka tak balik kampung payah, tuan-tuan. 10 tahun tak pernah balik, sangat jarang kita jumpa. Dia biasa yang kita jumpa tiap kali raya balik, tak raya pun balik. Hari Malaysia balik, Merdeka pun balik, tuan-tuan. Itulah kemeriahan cuti di Malaysia. Untung, tuan-tuan, untung saya pergi Jelapang Ipoh, tuan-tuan, ada urusan di sana. Saya pergi, tuan-tuan, mujurlah pergi naik motor, tuan-tuan. Itu pun subhanallah jam. Lalu tu kita slow kan, dengar anak nangis.
aircon rosak, mungkin aircon rosak dia turunkan tingkap, anak nangis dalam hati, ya Allah, kesiannya. Aku ni naik motor okey lagi, ada dapat angin, macam manalah budak tu. Jam tuan-tuan. On the way nak balik tadi pukul 3.30 pagi tadi pun masih banyak kereta tuan-tuan. Tapi tak jam sangatlah macam semalam. Pun banyak kereta. Nak menandakan apa tuan-tuan? Boleh jadi sekarang ni mungkin ada yang dalam keadaan gelisah nak solat subuh. Kan? Macam mana ni? Belum sampai RNR ni. Jadi kita doakanlah sama-sama. Mudah-mudahan seluruh umat Islam dapat menunaikan solat fardu dengan baik dan dapat dipermudahkan urusan mereka, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam solat okay. Dalam solat kita ada rukun. Okay. Kemudian kita ada sunat. Dalam sunat dia ada dua. Satu ab'ad, satu lagi hayat. Macam mana je bahasa Melayu? Hayat. Macam ni kot. Ini bahasa Arab. Macam mana je bahasa Melayu? Macam ni kot. Baik. Hayat. Okey. Baik. Ini perbuatan ataupun perkataan yang kita laksanakan dekat dalam solat. Rukun pula dia terbahagi kepada 3. Rukun apa tuan-tuan? Rukun dia saya selalu sebut kat kuliah-kuliah. Bila kuliah ni kita main kuis tuan-tuan. Kuisnya namanya ana tanya, ana jawab. Saya tanya, saya jawab tuan-tuan. Namanya rukun qauli, fi'li, qalbi. Okey. Baik. Pada kelima-lima ni tuan-tuan, dua cabang ni, rukun dan juga sunat ni tuan-tuan, ada satu rukun, ada satu rukun yang mana kalau kita baca, kalau kita tak perasan, dalam tu mengandungi 3 perkara ataupun 4 perkara. Dia mengandungi rukun dan dia mengandungi sunat. Ada rukun, ada sunat Ustaz dalam satu tu. Dan dia ada 3 perkara yang berkaitan. Satu rukun qauli, yang kedua dia adalah sunat ab'ad, dan dalamnya juga ada sunat hayat. Wow. Ya. Ada satu rukun. Rukun tu adalah rukun qauli, dan dalam dia ada sunat ab'ad dan sunat hayat. Apa maksud sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni kita boleh faham bila saya letak perkataan sujud sahwi. Maksudnya sunat ab'ad ni kalau kita tinggal kena sujud sahwi. Ada satu lagi namanya sunat hayat. Kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Baik. Rukun ni tuan-tuan punya unik dia, dia ada dalam ketiga-tiga ni. Dia adalah rukun qauli, dia adalah sunat ab'ad, dan dia juga merupakan ada dalamnya pada dia sunat hayat. Unik tuan-tuan. Ada yang part kita tinggal, kita kena sujud sahwi. Ada yang part yang kita tinggalkan tak perlu sujud sahwi. Baik, apa dia? Namanya bacaan tahiyat akhir dan selawat. Kalau tuan-tuan lihat, ini adalah bacaan tahiyat akhir, yang mana dia mengandungi tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi, dan selawat Ibrahimiyah. Jadi ada 3 isi tu. Okey. Baik. Yang ini bacaan yang selalu dilupakan. Okey, rukun qauli
Rukun qauli biasa kita tekankan bacaan apa? Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah. Tapi kita terlupa pada satu rukun yang kita perlu baca, yang mana ianya perlu didengari oleh telinga. Kita lupa pada bacaan ini dalam keadaan menjaga makhraj-makhraj hurufnya. Ha-nya, ta-nya, ta-nya. Jadi pagi ni kita buat ulangan berkenaan dengan bacaan tahiyat akhir. Bukanlah bacaan itu salah, ustaz, salah ke? Tak salah. Cuma kita namanya tahsin. Tahsin apa? Memperbaiki, memperelokkan. Dah elok dah sebelum ni, cuma kita elokkan lagi. Mudah-mudahan bila kita baca tahiyat akhir, kita tak baca benda-benda yang mungkin benda tu menyebabkan solat kita jadi tak sempurna. Okey, baik. Kita baca sama-sama, jaga makhraj-makhraj huruf, tengok tengok dia punya ejaan. Okey. Baik, 1 2 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Itu bacaan tahiyat. Okey, nanti saya terangkan. Dia ada 1 2 3 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian. Baik. Kita sambung kepada kama sallaita ala. 1 2 3. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik. Untuk sebelum kita mula, tuan-tuan ada tengok perkataan pada bacaan ini, ada perkataan Sayyidina. Boleh tak baca Sayyidina dengan tak baca Sayyidina? Jawapannya dua-dua boleh. Jawapan dua-dua boleh. Kerana apa? Hujah ulama yang mengatakan bahawa tak perlu letak Sayyidina adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bacaan tahiyat. Bacaan ketika mana Nabi ditanya tentang selawat, maka Nabi sebut kaedah selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun ulama satu bahagian lagi, sebagian ulama lagi, antaranya Mufti Mesir tahun 40-an tak silap saya, dalam kitab dia, dalam banyak-banyak puluh-puluh ulama, dia jadi Syekhul Azhar. Dalam kitab yang dikarang, perkataan Sayyidina ini diletakkan sebagai memuliakan Nabi. Maka kedua-dua pendapat ini adalah betul. Jangan pakai pendapat ketiga, iaitu gaduh. Yang itu tak boleh. Sebab Islam ni mudah, tuan-tuan. Kalau Islam ni 1 + 1 2, mesti 2. Akhirnya susah, tuan-tuan, berdakwah. Tuan-tuan bayangkan budak datang nak solat, baju dia pakai baju t-shirt bergambar tengkorak besar, rai dia kental, bawah kan, rai dia kental. Kalau jawapannya 1 + 1 2, nescaya jawapan masuk ke masjid mesti wajib pakai baju yang betul,
Baju Melayu tak boleh, kurta tak boleh, selain daripada jubah tak boleh. Itu jawapan 1 tambah 1 2. Tapi dalam Islam diajar matematiknya mudah. 1 tambah 1 boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 10. Yang afdal yang mana? Yang afdal yang ni. Tapi ini pun ada pandangan. Jadi jangan gaduh. Kita ambil pendapat paling rajih. Tapi kalau misalnya kata tak ada muktamad macam perkataan Sayyidina, maka dua-dua pendapat boleh pakai. Jangan ambil pendapat ketiga iaitu gaduh. Tengok matematik dalam Islam, 1 tambah 1 berapa? 8. Sebab suami dengan isteri kahwin dapat anak 6. Jadilah 8 keluarga tu. Tu matematik dalam Islam. Ada orang 1 tambah 1 2. Sebab apa? Suami kahwin dengan isteri, dia dapat anak. So 2 lah. Tapi boleh jadi 1 tambah 1 jadi 3. Sebab anak seorang. Itu matematik dalam Islam. Hukum fiqh ini dia sangat luas tuan-tuan. Tuan-tuan kalau belajar kitab, nama kitab ilmunya fiqh muqarran. Fiqh muqarran ni namanya fiqh bertanduk lah. Muqarran, Qarnun tu kalau Zulkarnain yang memiliki 2 tanduk. Qarnun ni tanduk tuan-tuan. Dia fiqh perbezaan mazhab. Kita dalam mazhab Syafi'i pun banyak pendapat. Tuan-tuan bayangkan lain-lain mazhab. Serabut. Belajar bukan bahasa Melayu tuan-tuan, dalam bahasa Arab. Okay. Jadi kita dalam dakwah kita jangan terlalu ketat. Dalam dakwah kita jangan terlalu rigid, terlampau syadid, terlampau menekan. Jangan. Rasulullah adalah orang yang sebaik-baiknya. Penduduk Taif Rasulullah tak marah pun. Hatta kena baling batu. Kena baling batu dah, berdarah dah, nak kena bunuh dah Nabi orang nak bunuh Nabi. Jadi dakwah ni sangat luas lah, sangat luas. Okay. Baik. Jadi untuk bacaan tahiyat dia pecah kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Baik. Daripada perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sehingga kepada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya tahiyat. Ini namanya tahiyat. Baik. Kemudian pada perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang itu potongan itu je, wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ini bagi tahiyat akhir namanya sunat ab'ad. Kalau tinggal kena sujud sahwi. Sunat ab'ad. Okey, baik. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidun Majid namanya sunat hayat. Kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Sebab tu dalam solat tarawih imam-imam nak supaya makmum tu 20 rakaat dia boleh kekal. Imam-imam kita musyawarah, kalau boleh ambil. Kalau boleh, kalau perlu tinggal untuk supaya jemaah dapat follow sampai 20, maka bacaan salawat Ibrahimiyah kita tak baca. Daripada mana? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidun Majid. Ini adalah sunat hayat. Tak perlu sujud sahwi. Sebaik-baiknya baca. Sebaik-baik baca. Bagi perkataan wa ala ali sayyidina Muhammad, iaitu adalah sunat ab'ad. Kalau buat tak ada masalah. Kalau tinggal perlu sujud sahwi. Kalau tak buat juga sujud sahwi, solat sah. Solat sah tapi tak sempurnalah. Kita ni solat nak sempurna, benda pertama ditanya. Jadi bacaannya macam tu. Untuk tahiyat awal sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak disunatkan ketika tahiyat awal dibaca wa ala ali sayyidina Muhammad.
Uniknya tahiyat akhir ini, bacaan ini merangkumi rukun, sunat ab'ad dan sunat hayat dalam satu perkara. Uniknya dalam bacaan tahiyat akhir kita tu. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia ingat bila orang tak hafal selawat Ibrahimiyah, solat dia tak sah, fardu ain dia tak lepas. Bukan. Selawat Ibrahimiyah adalah sunat. Dan sunat itu adalah sunat hayat. Yang perlu dibaca ialah daripada perkataan at-tahiyyatul, sehingga perkataan paling kurang kita hafal wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan? Syahadah tu dah senang dah, selawat tu pun dah senang dah. Jadi bacaan yang atas 3 baris tu je yang perlu dihafal. Kan? Yang perlu kita tekankan sebutannya, yang perlu kita semakkan sebutannya. Mudah-mudahan kita tak tinggal ha-nya, ta-nya. Cuba tengok baris yang pertama. Baris yang pertama adanya huruf ha, at-tahiyyat. Ada orang baca at-tahiyyatul, dia ada syaddah sabdu. Jadi kena tekan at-tahiyyatul ha. Okey, cuba sebut at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus. Tu sad mubarakatus. Salawatut. Salawatut tu ta jumpa ta. Salawatut. Okey, lagi sekali at-tahiyyatul. Nipiskan sikit. Kalau tuan-tuan dalam huruf hijaiyah, dalam huruf bahasa Arab, tuan-tuan kalau tak, tuan-tuan puan-puan kalau tak boleh nak tekan ha dengan ha tu, ha dengan ha, maka bezakan sebutan. Yang ni ha, yang ni ha. Bezakan dulu. Sekurang-kurangnya ada perbezaan di antara dua huruf. Contoh, cuba sebut ha, 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 ha. Okey. Tu cantik dah, cantik. Lagi sekali. Ha. Okey, cantik. Okey. Ha. Okey. Jadi bezakan dulu untuk kita. Capai maqam makhraj ke tidak, yang penting kita baca dah ada beza. Yang ni ha, yang ni ha. Bukan kha, bukan. Kha itu kha. Kha. Yang ni ha. Ha dengan ha. Ada beza dulu, supaya bila kita baca Quran ataupun kita baca bacaan dalam salat, maka ada perbezaan huruf. Itu dulu. Kalau tuan-tuan buka Iqra' 1, Iqra' 1 ni, tuan-tuan buka yang hujung sekali, dia ada berkaitan dengan kaedah bacaan perbezaan huruf. Zal dengan Allah, ha dengan ha, dibezakan. Sa dengan sa, dibezakan. Supaya apa? Paling kurang ada beza bila sebut antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Jadi bila kita baca tahiyat, dia ha. Jadi kita tahu nanti bila kita jumpa ha, contoh Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ha, itu ha simpul. Yang ni yang mula-mula ha pedas dulu. Baik, lagi sekali. At-tahiyyatul. Ha, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Okey, ta, salawatut. Okey, ta dengan ta, ta dengan ta. Macam mana nak bezakan? Tebalkan ta tu dulu. Ta tu tebalkan dulu. Kalau ta, ta. Kalau ti, ti. Kalau tu, tu. Kan? Tebalkan dulu, bezakan dulu. Kalau ti, ti. Ti, ti. Kan sama. Jadi ti, ti. Ti,
Ti. Okey, cuba sebut ti. 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 Jangan bunyi ti, jangan bunyi ain. Ti. 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 Bezakan dulu. Kadang-kadang kita sebut sebutan kita tu yang penting bezakan dulu. Tak apa tuan-tuan, makhraj huruf ni memang ambil masa. Yang penting kita sebut ada beza. Dan kaedah sebutan orang lain-lain, ada orang sebut dia beza macam ni kan. Sebab tu bila baca dengan Ustaz Rahmat diam je, kawan-kawan lain tegur. Ada yang jumpa saya, Ustaz, saya ngaji macam mana, okey? Okey. Sebutan huruf okey? Okey. Ustaz ni okey je. Okey lah tu. Sebab kita tak boleh nilai orang ikut ilmu kita. Kita kena ikut ilmu dia. Nak ngajar pun kita kena ikut ilmu dia, tak boleh ikut ilmu kita. Sesungguhnya perkataan alif lam itu adalah isim ma'arifah yang mana disebut, kan pening tuan-tuan. Kita cerita dengan orang awam, kena cerita cara awam. Jadi sebut ti dengan ti. Ti, ti. Ta, ta. Tu, tu. Bezakan dulu. Baik, cuba. Ta, ta. Ti, ti. Tu, tu. Tu. Ada yang punya ku. Apa, bezakan dulu tuan-tuan. Bezakan, insya-Allah tak ada masalah. Belajar pelan-pelan. Sebab kalau tuan-tuan salah dapat satu dah, kalau tuan-tuan betul dapat dua dah. Sebab kita belajar. Kita belajar. Apa tuan-tuan, nak jumpa Ustaz Rahmat segan. Ustaz Rahmat baru duduk dalam khalaqah Quran, tak keluar bunyi. Tak keluar bunyi Ustaz. Jadi nak semak dengan Ustaz Rahmat macam segan. Kat masjid, jumpa kat quarters. Semak. Ada je seorang dua orang datang, Ustaz nak tanya pasal hukum gini. Lepas tu Ustaz minta tolong semak. Boleh, tak ada masalah. Nak baca nanti kawan-kawan datang nempel kan. Aku nak dengar juga. Segan. Jumpa. Kita jumpa. Buat roti canai tak jadi tuan-tuan. Makan jadinya. Kita sembang dekat quarters. InsyaAllah boleh kita talaki. Saya pun masih lagi memperbetulkan bacaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni kadang-kadang kita dah belajar, tapi alignment lari tuan-tuan. Tayar kereta pun nak kena alignment. Lama-lama lari tuan-tuan. Baik. Jadi salawatut. Cuba 1 2 3. Salawatut. Lagi sekali. Salawatut. Tayyibatu lillah. Okey, peringatan kedua. Assalamu alayka. Alayka. Bukan alaika, itu alif. Itu hamzah. Bukan alaika. Assalamu alayka. Okey. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Jangan baca panjang tuan-tuan you tu. Kalau baca assalamu alayka ay. Jangan assalamu alayka. Ka tu panjang, dah ada alif. Jangan, dia tak ada alif. Assalamu alayka ay. Okey, cuba 1 2 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warah. Nabiyyu warah. Sebab dia tak ada panjang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi sekali. Assalamu alayka. Jaga ka, jaga you. 1 2 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Baik, peringatan ketiga. Last. Assalamu alaina. Ain. Assalamu alaina. 1, 2, 3. Assalamu alaina wa ala tu panjang 2 harakat. Okey. Ibadillahis salihin. Dia ada sad 1, 2, 3. Wa ala ibadillahis salihin. Boleh lah tuan-tuan. Okey dah ni. Okey, cuba kita baca sama-sama daripada tahiyat sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan baca, tuan-tuan puan-puan baca, saya cuba dengar pula lah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Assalamu alayka ay. 1, 2, 3. Okey. Ashhadu, bukan asyhadu alla. Matikan dulu. Ashhadu, potong dia. Ashhadu alla. Ashhadu alla. Potong dia. Ashhadu an la ilaha illallah. Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Macam ni saya tak payah bagi kuliah dah. Dah pandai dah. Okey dah ni. Cantik dah ni. Jadi habis dah. Untuk selawat Ibrahimiyah wajib tak? Hukumnya sunat. Kalau tinggal perlu tak sujud sahwi? Tak perlu. Namanya sunat hayat. Dalam keadaan kita baca tahiyat, tiba-tiba imam awal. Maksudnya imam habis awal, cepat dia bagi salam, maka makmum bagi salam. Kita ikut imam. Kita ikut imam. Baik. Boleh tinggal tak? Boleh tinggal. Dia benda sunat. Baik. Saya rasa setakat itu saja. Tuan-tuan pun tengah pagi ni nak cari roti sarang ke apa kan? InsyaAllah tuan-tuan. Saya pun ada urusan di Kuala Pilah pagi ni. Travel je tuan-tuan. Lari jauh je. Esok ke tempat lain pula. Esok tak tahu lagi sama ada ke Kelantan ataupun esok kena pergi ke Kedah. Dua tu lah. Tengok macam mana. Tapi insyaAllah esok ziarah mahabbah kita buat dululah tuan-tuan. Rindu nak buat ziarah mahabbah tuan-tuan. Seronok tuan-tuan pagi-pagi jalan-jalan kan. Mana tahu dapat kita eratkan silaturahim insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tamatkan, yang ni tuan-tuan boleh bawa balik. Cuma saya minta tolong jangan letak bawah lah. Dia ada kalimah-kalimah yang suci. Kalau letak tu, kalau boleh janganlah letak di lantai. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.